na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla ya rabbal 'alamin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini dapat kita sambung kajian hadis kita pada kitab Al-Hajjun Nabawi fi Raqami. Kita masih lagi bincang hadis kedua yang bertajuk Al-Imtihan bil Musa'ib, iaitu ujian dalam bentuk musibah. Di mana insya-Allah kita akan baca sambungan daripada pengajian kita yang lepas. Wa ma damal mu'min qad qaddama nafsahu wa ma lahu lillah fa 'alayhi an yasbira wa yahtasiba. ولذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب ابن الأرت يشكو له ما لقي المسلمون من المشركين ويقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل ويحفر له في الأرض ويجعل فيها ويجاء بالمنشار ويوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بإمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Sambunglah pada yang minggu lepas. Wa madamal mu'min, maka senantiasalah seorang yang beriman itu qad qaddama nafsahu wa ma lahu lillah, memberikan seluruh dirinya dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa alaihi an yasbira wa yahtasiba, maka wajib ke atas dirinya bersabar dan menghitung ataupun mengharapkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat diuraikan daripada ayat Al-Quran yang kita baca sebelum itu, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. ولذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت. Oleh demikian Rasulullah SAW telah marah ketika mana Khabbab bin Arat datang menemui Nabi SAW. Yashku, mengadu lahu padanya ma laqiya muslimun minal musyrikin, apa yang terhadapi oleh orang Islam daripada ujian ataupun pengkhianatan, penyiksaan daripada orang musyrik. Pada suatu hari Khabbab bin Al-Aras ni pergi bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khabbab bin Al-Aras ni salah seorang sahabat Nabi yang minas sabiqin al-awwalin, pada kalangan sahabat yang terawal masuk Islam, dan dia telah dianiaya, disiksa oleh kaum musyrik Mekah, oleh kita kata ketua majikan dia sendiri,
majikan dia bersama Ammar bin Yasir. Jadi seksaan dia sangat berat lah. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi kita SAW, Khabbab ni dia tak tengah panah seperti siapa tu, Bilal bin Rabah. Macam Bilal bin Rabah juga diuji, diseksa, tidak lain tidak bukan kerana dia beriman kepada Allah SWT, ikut Nabi kita Muhammad SAW. Dia diletak tengah panah, bukan letak begitu saja, tapi dipakai dengan baju besi. Dahsyat kan? Seteruk zaman kita pun, kalau kita sedang hadapi hari ini, tak ada lagi kita jemur panah. Tak ada lagi. Kalau zaman sekolah dulu ada ustaz macam cikgu jemur panah, nakal dalam kelas kena jemur panah. Masa sekolah Arab sini dulu, arwah pun tak buat jamiah, dia mudir sini dulu. Orang lain nakal apa, kita kena jemur tengah padan. Pak budak main bola lah ni, musim apa ni, gaya kan, orang main mengecup. Budak-budak dia nakal. Ada budak-budak jantan ni, dia tambah apa, dia tarik ni, dia kursi budak ten, budak tu pun bertepik budak ten. Budak-budak puan ni gini, ngadu ke dia, sekolah kenapa kita kena. Dia kata hak juru, hak tak juru sekupu. Sebab hak juru tak tegur, dia kata. Kita pengawas sekolah, dia kata pengawas pun tak tegur, kena juga. Habis kena mana peristiwa dalam dia masa sekolah Arab ni. Itu dah kena jumpa panahnya. Tapi Khabbab ni kena jumpa panah pakai baju besi. Dia Khabbab ni dia ada kepakaran dengan kerja besi ni. Jadi dia juga dicocok dengan besi panah. Dahsyat ujian yang dihadapi oleh Khabbab. Banyaklah ujian-ujian yang berat. Dia letak batu, mana dia seksa semati lah, sungguh-sungguh. Lalu Khabbab pergi jumpa Nabi, yashku, mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata malaki amrul muslimin musyrikin. Dia kata beratnya orang Islam ni, yang dihadapi oleh Islam ni daripada penyiksaan yang dibuat oleh musyrikin. Kau ni berat ya Rasulullah. Fayaqulu ya Rasulullah, lalu dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, apa kamu tidak minta tolong pada kita semua? Mengadu kembali, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala tad'u lana, mengapa kamu tidak berdoa kepada Allah Taala? Disuruh minta tolong tapi berdoa. Mengadu penderitaan yang sangat dahsyat, tak cekak dah, tak agak dah nak hadapi. Teruk benar dah kita ni. Hari-hari kena terseksa, fizikal kena seksa, spiritual kena terseksa, emosi, maruah, kehormatan, semua kena seksa. Tak larat dan wahai Rasulullah. Bapa mu tidak minta tolong dengan Allah Ta'ala, bapa mu minta doa dengan Allah Ta'ala. Faqala, lalu Nabi SAW jawab, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu wa yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu laha. Dia kata orang sebelum kita dulu diambil lelaki-lelakinya, lalu digali lubang dalam tanah, kemudian disomak dalam lubang. Dia gali lubang, dia letak dalam lubang. Nabi cerita. Nabi sebut ni daripada wahyu Allah Ta'ala. Mana Nabi tahu cerita umat terdahulu. Itu dia kata mu'jizat Nabi kita SAW. Dia tahu, berarti dia boleh wayak, dia boleh cerita. Nabi tidak cerita palsu, tidak reka cerita palsu. Tak ni, cerita benar. Nabi kata orang zaman dulu, orang berjual zaman Nabi dulu, orang-orang lelaki mereka dia ambil, dia tangkap, dia gigap, dia gali lubang, dia sombak dalam lubang, fayujabu bil minsyar, lalu dia bawa mari gaji, gergaji. Gaji lah orang kayu, orang belah kayu, orang gerak kayu tu, fayudau ala ra'si, lalu dia letak atas kepala dia,
wa yuj'alu nisfaini, maka dia kerak belah dua. Dia royak khabar. Kawan ni kena uji berat nada. Dia royak dulu buat lagi. Dia tak ada. Wa yumshatu bi imshatil hadid, kemudian dia sikat kulit ni dengan sikat besi. Sikat orang sikat rambut dia sikat gagu tubuh. Dengan sikat besi min duni lahmihi wa 'azmihi, sehingga tubuh habis daging-daging sampai tulang. Kalau kita je mata bayar lagu mana, kita lupa motosikal, lupa kulit pedih dah dah. Kena duri sikit sakit dah, kena gapo sikit pun lupa sikit, ratu meja sikit pun nak marah dah dah, sakit. Pina boleh mata dah, gaya mata dah dia. Ni main gagu dengan sikap besi, tubik daging tulang. Fama yasudduhu zalika an dini, tapi mereka ini tidak pernah terhalang daripada agama dia, tak tinggal agama. Tu mahal. Mahal ni walau berat mana sekalipun ujian yang mereka terima, mereka tetap istiqamah atas agama. An dini. Sebab tu jual demon ni buat gitu, nak suruh tinggal agama. Betul tak? Dia rekod macam-macam. Dia seksa, dia tocor, dia cercor supaya kita belajar mengelepah. Dia katakan Nabi ni penyak, dia kata kepada Nabi ni tukar tilik, dia katakan Nabi ni orang gila. Pertama sekali dia nak suruh demon ni tertekan, stres. Yang kedua, orang-orang yang ikut Nabi itu dia nak suruh tukar fikiran bahawa Nabi ni gila, bodoh. Orang juru-juru ni bodoh lah. Teti bodoh. Bodoh jenama orang tak boleh, orang bodoh. Walaupun comel, walaupun pakai serba pakai piuh, dia kata pakai serba pakai piuh, terbuat pun dia tentu. Dia tunggal agama tu lah. Isu istilah tunggal-tunggal agama dan apa tak ada. Istilah dia nak suruh orang rasa benci, dia orang rasa menyebabkan orang suruh ragu-ragu. Lah sekali orang bertinggal, orang toksik. Sebenarnya tunggal agama dia. Kok musyrik Mekah sebenarnya dia ada tunggal agama, tapi dia tukar jenama tetap kata orang agama. Hok kena tadi. Berlaku zaman dulu gitu. Tapi puan ni, sahabat Nabi ni, khabar ni semua, dia orang terdahulu tak tinggal agama dia, tetap. Wallahi, Nabi bersumpah demi Allah, la yutimmanna Allahu hadzal amr. Ingat dia kata, Allah Ta'ala akan menyempurnakan agama ni. Urusannya jangan bimbang. Siapa satu masa Allah Ta'ala akan sempurnakan. Maknanya Allah Ta'ala akan beri kejayaan kepada orang-orang yang istiqamah, tetap atas agama Allah Ta'ala ini. Cuma kena hadapi dulu, kena dulu, kena sabar dulu, kena senapah dia kata. Nabi kata hatta yasir ar-raqibu, sehingga penunggang unta itu berjalan min San'a ila Hadramaut. Setengah riwayat kata San'a ini di Yaman juga, ila Hadramaut pun di Yaman juga, tapi jaraknya jauh. 5 hari berjalan dia, jauh 5 hari. Orang dulu dia berjalan, kita naik kapal terbang, tak naik kereta, tak naik motor, tapi dia berjalan kaki jauh, dah 5 hari berjalan dia. Setengah riwayat kata San'a ni di Syam, lagi jauh kalau di Syam. Di Syam, kalau duduk di Syam nak pergi ke Mekah tu pun sebulan perjalanan. Sebulan naik motor, sebulan pergi, sebulan balik. Dia kata San'a ni di Syam, ada nama tempat di Syam San'a. Tapi riwayat kata San'a ini di Yaman juga. Nak cerita jarak tu jauh, tapi apa yang berlaku, la yakhafu illa Allah. Orang yang berada zaman tu, zaman yang Allah Ta'ala sempurnakan agama ni, tak takut kecuali Allah.
Ada setengah riwayat ni zaman turunnya Imam Al-Mahdi. Katanya zaman apa tu Isa tu, pemerintah Nabi Isa alaihissalam. Waziba ala ghanami, dan apa nama ni, tidak ditakuti akan serigala memakan kambing-kambing. Serigala pun tak boleh makan kambing. Cu. Zaman ni zaman cu. Pakau binatang tu cu. Memang dia ada kaitan dengan apa ni, keberkatan hidup apabila masyarakat itu semuanya di bawah lindungan Allah Ta'ala. Kalau kita hidup hari ni contohnya, banyak sangat malapetaka, kita boleh rasa satu perkara yang tidak kena dalam masyarakat kita. Contohnya tiba-tiba rimah tu pergi kampung, dia makan binatang lembu ni, dia kekuh orang tu. Ular pun tu pergi kampung, masuk ke rumah orang. Dah, ular bisa-bisa. Makna benda-benda ni makhluk Allah SWT ni sudah kita kata dia beri lesen, boleh kira teliti. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada keberkatan dalam kehidupan sana. Ni Nabi cerita satu zaman yang mana Allah Ta'ala sempurnakan agama ni. Waktu tu kambing pun tak takut ke serigala. Kambing boleh makan cara dia, serigala boleh makan cara dia. Nak ceritanya wujud keamanan, aman, damai. Tak ada benda-benda yang menakutkan manusia pada waktu itu. Nabi kata sabarlah, tunggu. Walakinnakum, akan tetapi kamu semua tasta'jilun. Nabi kata kamu semua gopoh, tak sabar. Tadi sebentar atas dugaan dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi nak suruh sahabat dia sabar sekejap. Dan memang Allah Ta'ala ganti dengan kemenangan, kejayaan Islam, sehingga Nabi boleh membina sebuah negara di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dapat menaklukkan waktu itu, sehingga orang Islam dapat mengecapi keamanan, pemerintah Islam dan tersebarnya Islam seluruh dunia dengan besarnya, dengan pemerintahan Islam. Zaman Nabi, zaman Khalifah Islam, Khulafaur Rasyidin semuanya berlaku selepas daripada para sahabat radhiyallahu anhum menghadapi ujian-ujian yang sangat dahsyat. Wa ma zala al-muslimun hatta al-yawm. Maka senantiasalah orang Islam sehingga hari ini, boleh disebut sehingga hari ini, hari yang kita sedang hidup hari ini, yuqaddimuna arwahahum fi sabilillah. Mereka itu memberikan roh-roh mereka, nyawa-nyawa mereka fi sabilillah, dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Difa'an an naqa'il Islam, karena mempertahankan kesucian Islam, wa syumuliyatihi, dan kesempurnaannya, wa safaihi, kesuciannya, kesucian Islam sana. Yaqifuna fi wajhi man yuridu tahrifahu. Mereka semua itu berdiri berhadapan dengan orang yang ingin memesongkan agama, jualan sepanjang zaman. Wa ifradahu min madmunihi, dan juga berdiri di hadapan orang yang ingin mengosongkan isi kandungan agama. Yang disebut oleh Nabi, la yabqa min al-Islam illa ismuh. Tidak tinggal daripada agama Islam itu melainkan namanya saja. Ini zaman dan masa yang sedang kita hadapi sekarang. Nama Islam, tapi isi kandungan dia tidak, kosong dengan Islam. Sehingga undang-undang dunia dan undang-undang sivil pun tidak boleh nak dibezakan dengan undang-undang kanun syariah dan jenayah syariah. Sehingga dia kata serupa hari ni kan. Orang kita hari ni, orang Islam ni bukan orang kafir kecil ini, dia kata kanun jenayah Islam tu serupa je dengan undang-undang sivil lah. Ni berat ni. Ucapan begini boleh mengeluarkan kita daripada agama, boleh jadi murtad. Ni semua tak tahu.
Benda ni orang main-main je benda ni. Dia buat TikTok. Tengah buka, kita buka cupuhlah ni. Bobel. Sedangkan kanun jenayah syariah ni disandarkan kepada Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Kemudian nasibik ke mana? Akal manusia ataupun lorek. Lorek itu siapa? Dia kata serupa. Zaman kita ni dah serupa. Lepas tu kalau kita nak urang lagi, dia kata serupa. Contohnya undang-undang zina, undang-undang sivil ada dah. Berapa lagi ada kanun jenayah syariahnya. Berjudi ada dah undang-undang sivil. Berapanya ada lagi kanun jenayah syariahnya. Undang-undang zina di sivil, kalau umur 16 kata, lepas tu suka sama suka, berzina suka sama suka, tidak boleh, tidak dikenakan apa-apa hukuman. Orang dalam Islam ke kita? Sedangkan dalam Islam kalau berzina, tak kira suka tak suka, paksa, tetap akan dikenakan hukuman. Akan ada sivil dia. Sebab tu hari ni dia ada dipanggil apa? Ni dipanggil ada jual beli orang ya. Berzina, niaga nego orang. Nego tubuh orang ni kan. Penting lah jual tubuh. Pelacuran dia panggil orang sebut. Pelacuran ada kan. Pada lesen pula. Dalam Islam tak boleh. Begitu juga berjudi. Kalau orang sivil, kalau berjudi di tempat yang ada lesen, tak apa. Islam tak boleh. Ada lesen ke tak ada lesen, haram. Kita sebab kita berdasarkan kepada peraturan Allah SWT. Jadi macam mana orang kita sendiri kata serupa. Dia banyak lagi lah. Ini kita kata ifradahu min madmunihi. Dia mengosongkan agama tu daripada isi kandungan dia sebenar. Buat so jadi kotor. Masuk benda lain. Nama Islam tapi pun benda lain. Jadi Islam juga ada. Riba Islam. Judi Islam. Zina Islam. Tak apa duduk suka sama suka. Banyak ni di bandar-bandar besar. Tina jatuh duduk sama suka. Tak apa, kita rela kan suka sama suka. Jadi lama-lama timbul Islam berlaku. Kita Islam berlaku. Ini bahaya kan. Kena beringat. Wa ja'alahu matiyatu limasalih. Dan dia menjadikannya, yakni agama tadi, tunggangan untuk kemaslahatan mereka. Kalau kita kata tunggangan, orang yang menjadikan agama itu sebagai tunggangan untuk kemaslahatan mereka. Wa syahwatihim, dan untuk tujuan syahwat mereka. Wa faslihi 'anil hayat, dan memisahkannya daripada kehidupan. Ini yang disebut fasluddin 'anil hayat, memisahkan agama daripada kehidupan. Jadi dikenali sebagai al-ilmaniyah, iaitu sekularisme. Semua ni adalah bertentangan dengan Islam. Kena beringat. Wa tahmitihi fi syakliyatin farighah la mustawalaha. Penulis kita ni guna perkataan tahmitihi, maknanya dia macam menjadikannya satu dia panggil mengawetkan agama tu. Urut cocok. Jadi mumia agama tadi geruk. Boneka punya ada agama Islam tapi tak ada warga satu. Ini hakikat ni. Pada apabila kita ni ada sebesar zarah iman dalam tubuh kita, kita kena rasa benda ni satu dosa yang sangat besar kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak boleh buat apa-apa pun kena ada rasa benci lah. Rasa benci, ada rasa benda ni sangat tidak patut berlaku dalam sebuah negara umat Islam.
Dan apa yang disebut oleh tuan kita ni, dia tidak tahu. Dia bukan berkaitan dengan negara tempat kita duduk. Dia sebut negara dia di negara Arab. Mana seluruh dunia umat Islam ini beginilah keadaan. Dia sebut negara Arab. Sebab dia orang Arab. Dia nampak oleh kita negara Arab. Seolah-olah dia telah menjadikan agama itu sebagai satu mumia. Tak ada kampung, mati gitu, cocok. Orang kata mana Islam tu boleh sekadar untuk dilawati, diziarahi, pakai tengok dalam muzium. Bukan kita sedangkan Islam tu adalah dia hidup bersama kita kerana semua yang berkaitan dengan Islam itu adalah ibadah. Walaupun kita sebut dia kanun jenayah Islam, dia adalah ibadah. Kalau kita boleh laksana dia adalah ibadah kita kepada Allah SWT. Apa makna ibadah? Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, ketundukan. Yang Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan manusia ini dan jin melainkan supaya mereka itu beribadah kepada semua aspek kehidupan, politiknya, ekonominya, muamalahnya, semua sekali. Bukanlah kita kata kita merungkaikan, membuka, membuat dan mengecilkan Islam sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi sebaiknya kita senantiasa menambah dia, memperbaiki, meningkatkan Islam itu dalam agama kita. Setiap kali hijrah kita kata nak berubah, nak kau comel, nak kau tambah, ini nak kau korang. Jadi sebaliknya dah kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita bimbangnya? Allah apabila Allah Taala murka, maka Allah Taala akan datangkan azab. Waliyahzubillah. Amma hadisul bab wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Ta'ala ma li'abdil mu'min indi jazaa idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Baru masuk pada topik hadis tadi. Panjang dia cerita berkaitan dengan ujian musibah ni. Adapun hadis dalam bab ini, sabda Nabi SAW, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berkata, ma li abdil mu'min, tiadalah bagi seorang hamba-Ku yang beriman itu di sisiku jaza, satu balasan, iza qabattu safiyahu, apabila aku mengambil nyawa orang yang disayanginya min ahli dunia, daripada ahli dunia ini, thumma ihtasabahu, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT, illa al-jannah, malaikat balasannya syurga. Itu hadis yang kedua dalam bab ini. Kita baca mula, lepas dia hurrah berkaitan dengan musibah baru masuk. Faqad dzakara fihi Rasulullah, semuanya Allah Ta'ala telah menyebutnya padanya naw'an min anwa'il masaib, satu jenis daripada jenis-jenis musibah. Ini satu jenis daripada jenis-jenis musibah, wa huwa mautus safiyyi, iaitu kematian orang yang disayangi. Kematian orang yang disayangi itu adalah satu ujian, satu musibah dalam hadis itu. Wa huwa man lahu manzilatun khassatun fi qalbil insan, ia ialah orang yang mempunyai kedudukan yang khusus dalam hati seseorang insan saja. Dia ni ada kelebihan lah dalam satu-satu diri manusia itu. Orang itu li'annahu istafahu, kerana ia memilihnya, ikhtarahu min bainin nas, di kalangan manusia, liyahtalla hadhihi al-hikmah, hadhihi al-makanah al-khassah fi qalbihi, untuk menakluki atau menguasai kedudukan yang khusus pada hatinya, dalam hatinya. Sawa kana walidan, sama ada orang tadi itu dikenali sebagai bapa, Safiyah misalnya, orang pilihan sana, orang yang menjadi kesayangannya dan walidan, bapanya, atau waladan atau anak, atau zaujan atau isteri, atau suami, atau sadiqan atau kawan, atau akhan atau saudara. Faman madana safiyyun fahtasabahu ay sabara aw radiya aw syakara Allah li'annahu ikhtara lahu an yamuta shahidan. Dan orang yang mati, orang yang disayanginya, orang yang kematian orang yang disayanginya, fahtasabahu, kemudian dia bersabar, ay
tadi sabara yani sabar, atau radiyah ataupun dia redha, atau syakarallah atau dia bersyukur kepada Allah Taala, li'annahu ikhtara lahu, kerana Allah memilihnya ayat mutasyahidah untuk mati syahid. Masalah umpamanya, umpamanya kita bersabar itu sebab kematian orang disayangi tadi, ataupun kita redha ataupun kita bersyukur. Fakul zalika min al-ihtisab, semua itu dikira sebagai bentuk ihtisab. Perkataan ihtisab dalam hadis tadi kan, lianna al-ihtisab ay ya'mal al-insan, kerana al-ihtisab itu yakni sabar mengharapkan pahala, ay ya'mal al-insan, di mana seseorang itu melakukan satu amalan, al-amala yuridul ajra, mahukan balasan min Allah wahdahu, daripada Allah semata-mata. Faman ihtasaba safiyahu inda Allah lam yakul lahu jazaa'un illa al-jannah. Barang siapa yang bersabar terhadap kematian orang yang disayangi di sisi Allah Ta'ala, tidak akan mendapat olehnya akan balasan malaikat, dibalas dengan syurga, illa al-jannah, Allah Ta'ala akan balas dengan syurga. Walam yashtarit Rasulullah SAW adadan muayyanan min al-asbiyah, dan Rasulullah tidak mensyaratkan bilangan tertentu daripada kalangan insan pilihan tadi. Bal yatahaqqaq zalika bi safiyyin wahidin faqat, bahkan tercapai dengan seorang saja insan pilihan tadi. Wa hadza yantahiq man mata lahu waladun wahidun biman mata lahu waladani aw thalatha. Maka sama dia orang yang mati seorang anak ataupun dua orang ataupun tiga. Kama warada fil hadis, ma minkum imra'atun taqaddamu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban min nar, faqalat imra'atun wasnain, faqala wasnain. Mana-mana orang perempuan yang menyediakan tiga orang anaknya untuk berjuang dengan Allah Ta'ala daripada anaknya, sehingga Allah Ta'ala membentengkannya daripada neraka. Faqalat imra'atun, bertanya seorang wanita itu, wasnain, kalau dua, faqala wasnain, begitu juga kalau dua orang. Jadi bila-bila situ Nabi tak tentu, tidak semestinya lama bahawa Allah Ta'ala nak beri pahala yang setimpat tadi, seorang pun dikira juga. Jadi ini perbincangan dia tentang hadis ini panjang. InsyaAllah kita akan sambung semula apa yang dimaksud dengan abdi dalam hadis ini, dan apa yang dimaksud dengan perkataan sesuatu abdi difurai dalam hadis ini dengan panjang lebar. InsyaAllah kita akan sambung. Ada satu lagi berkaitan dengan uraian hadis yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti malam ini menjadi pengajaran yang baik bagi kita semua, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.